Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim bihaqqi qadri amtaril azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal hifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa ibtigha' mardati wa thabi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Yang dimuliakan barisan jawatan kuasa surau, seterusnya tuan imam, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, puji-puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita berada di rumah Allah SWT pada malam ini. Terlebih utama kita telah mendahulukan kefarduan yang mana Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap mukallaf, iaitu menyempurnakan arkanus salah sehari semalam, sebanyak 5 waktu, dan sementara lagi kita masih berada di awal bulan Januari, namun demikian kita berada hampir penghujung pada bulan Jamadil Akhir, kemudian kita akan berada pada bulan Rajab, Sya'ban, sekejap ni nak Ramadan dah tuan-tuan. Lebih kurang 2 bulan lebih lagi tuan-tuan. Kita akan menyambut Ramadan insya-Allah. Allah Ta'ala panjangkan umur dan rezeki kita dapat bersama pada bulan Ramadan insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah tafsir Nurul Ihsan, yang mana kita berada pada ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kita telah bahaskan sebelum ini, iaitu perkataan Malik Yaumiddin, ayat yang ketiga. Kemudian iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, yang mana saya akan baca sedikit yang disebutkan oleh tuan pengarang. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Malik Yaumiddin, iaitu Tuhan yang milik hari pembalasan, iaitu hari kiamat, kerana tidak milik padanya melainkan Allah semata-mata. Dan adapun pada dunia, maka pada zahir itu ada milik raja-raja, maka pada hakikatnya tiada yang milik dunia dan akhirat melainkan Allah semata-mata. Mungkin Allah Ta'ala rezekikan pada Nabi dan Rasulnya ada yang jadi raja kan, pemerintah, sebagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman kan. Allah Ta'ala anugerahkan mereka kerajaan sehingga mereka boleh mentadbir manusia dengan jin. Namun demikian, walaupun mereka raja, mereka memiliki pemerintahan kerajaan, kata tuan pengarang, itu bukanlah Malik Yaumiddin, iaitu merujuk kepada yang raja yang memiliki secara hakikat, kerana hakikatnya adalah rajanya adalah Allah SWT, dunia dan akhirat. Allah Ta'ala boleh beri dan Allah Ta'ala boleh tarik semula nikmat. Maka sebab itu apa yang disebutkan oleh Nabi Daud, apa dia tuan-tuan, dia kata apa? Hadza min fadli rabbi, kan? Bila mana Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka mendapat nikmat kerajaan sebagainya, nikmat boleh bercakap, bertutur dengan binatang, dan mukjizat Nabi Sulaiman, boleh mengarahkan jin kan, untuk bantu membuat apa yang dikehendaki dalam arahannya, boleh tengok semut. Dan ceritanya tuan-tuan, Nabi Sulaiman punya sensitivity pada rakyat, sampai semut pun dia boleh tahu tuan-tuan kan. Dia boleh tahu apa denyut nadi, keluh kesah seekor semut, yang mana semut kata apa kan, qalat namlah kan, kata semut kan, ayo namlah udkhulu masakinakum, kan, kembali masuklah ke kawasan-kawasan kamu. Kerana apa? Kerana takut kamu akan dipijak oleh tentera Nabi Sulaiman. Kemudian apa respon Nabi Sulaiman tuan-tuan? Fatabassama dhahika min qawliha, Nabi Sulaiman dia tergelak dan senyum, senyum sambil ketawa, dengan ada ketawa, melihat keletah semut ni.
Walaupun semut tu mungkin dia tak tahu, oh Sulaiman ni, Nabi Sulaiman mengerti ke apa yang diucapkan oleh semut tadi, ya, tapi nak ceritanya tuan-tuan, ya, semut pun Nabi Sulaiman boleh tahu apa masalah mereka, kan, sehingga akhir sekali, ya, tentera-tentera diarahkan untuk tidak memijak semut tersebut, ya. Itulah hebatnya tuan-tuan, ya. Tapi di sebalik nikmat yang mereka dapat tu, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, apa yang kata mereka? Haza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan nikmat aku yang Allah Ta'ala beri kepada aku. Dia berdua ni untuk Allah Ta'ala uji, ashkur, sama ada aku syukur, ya, ataupun akfur, ataupun aku kufur kepada Allah SWT, kan. Tu hebat dia tuan-tuan, ya. Jadi kita dapat jawatan, dapat nikmat, kan, kita kena ingat doa tadi, kan. Nabi Sulaiman kata apa? Boleh jadi nikmat yang aku dapat ni Allah Ta'ala nak uji aku, kan, sama ada aku jadi orang beriman ataupun orang, ya, orang yang na'udzubillah tak beriman, yang banyak berkufur ataupun, ya, menolak, ingkar nikmat Allah SWT, terutama nikmat iman, kan, seperti bagaimana orang-orang kafir yang tidak menerima, ya, hidayah Allah SWT. Kemudian iyyaka na'bud, ya, akan dikau kami sembah, ya, na'bud, ya, pada ibadat kami daripada sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan lain-lain. Maksudnya semua ibadat yang kita buat, ya. Ibadat yang kita buat ni tuan-tuan, ya, pertama sekali, walaupun kita dapat arahan Allah Ta'ala, ya, daripada Allah SWT melalui nabinya untuk kita solat, puasa, zakat, sebagainya, tapi ala kullin, apapun kita kena ingat ya, solat yang kita buat, ibadah yang kita buat, itu semua pun daripada Allah SWT, bukan semata-mata diri kita, ya, bukan semata-mata diri kita. Sebab apa? Ya, sebab kita takut kita akan jatuh kepada lembah, apa dia tuan-tuan, lembah maksiat hati, seperti, ya, seperti apa, sum'ah, riak, takabur, kan. Sebab tu orang kata orang yang abid, orang yang kuat ibadat, musuh dia adalah ibadah dia sendiri. Kerana boleh jadi ibadatnya tu, dengan kerana ibadatnya tu, maka dia akan kata aku dah lama beribadat. Begitu juga dengan orang alim yang banyak ilmu dia, kan, musuh dia adalah ilmu dia sendiri. Kenapa? Boleh jadi dia dapat banyak ilmu apa sebagainya, sudahnya dia akan nisbahkan aku adalah orang yang paling pandai, orang paling alim, ya, sebagaimana yang berlaku pada iblis laknatullah alaih, kan. Iblis kan apa? Dia lah orang yang golongan pertama yang, ya, yang Allah Ta'ala cipta sebelum daripada Allah Ta'ala cipta Adam, ya. Kemudian dicipta pula daripada api, berbeza dengan Adam daripada tanah. Kemudian semasa penciptaan Adam itu, ya, iblis sempat melihat keadaan Adam itu, ya, sehingga kan mereka, iaitu iblis, menggelar Adam ini makhluk ajwaf. Ajwaf ni apa? Ajwaf ni sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim, ajwaf ni adalah makhluk berongga. Ya, kita kan banyak tuan-tuan, rongga mata, berlubang-lubang, kan, rongga hidung, kan, lubang depan, lubang belakang, ya. Jadi nak ceritanya, bila mana iblis melihat penciptaan Adam di depan mata dia, ya, maka dia melihat ini adalah makhluk yang mudah untuk aku menguasai. Ini makhluk adalah mudah untuk aku kuasai. Sebab apa? Banyak lubang untuk boleh masuk, kan. Kat situ dah ada satu, ya, satu apa? Ada satu perasaan yang ada pada, timbul pada iblis, mengatakan bahawasanya aku ni lebih baik pada Adam, kan. Maka bila mana datangnya arahan Allah Ta'ala suruh sujud, kan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka semua malaikat sujud, illa iblis abah, melainkan iblis yang enggan. Kemudian Allah Ta'ala tanya, kan, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuk, wahai iblis, apa yang menegahkan diri kamu daripada untuk melaksanakan arahan aku, kan. Maka apa yang jawab iblis? Qala khalaqtani min nar, Allah, ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau ciptakan dia ni daripada tanah yang busuk, kan. Apa spesialnya,
kan, banding tanah dengan berbanding api, kan. Mana kata dekat situ dia dah ada timbul perasaan, rasa dia lebih baik, maka Allah Ta'ala pun perintah, kalau kau betul tak nak juga, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, maka kau akan dapat laknat aku sampailah hari pembalasan, hari kiamat. Jadi iblis tadi tuan-tuan, kalau kita tengok, dia antara yang paling alim, kan. Dia yang lebih dahulu beriman kepada Allah berbanding Adam, kan. Dia lebih dahulu, ada, walaupun ada sebahagian riwayat gelaran iblis sebelum itu nama dia Azazil, ada sebahagian riwayat kata dia ni ketua malaikat. Tak apalah, tapi nak ceritanya bila mana datang arahan, tapi dia menidakkan arahan Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana perasaan tadi. Dia rasa dia yang paling alim, dia rasa dia yang paling kuat abid, kuat beribadat. Sehingga kan ada yang riwayat kata setiap tempat yang kita ada ni tuan-tuan, tempat yang kita berada ni, tuan-tuan sujud, dekat muka bumi ni, seluruh muka bumi tanah ni, pernah disujud oleh iblis. Jadi tempat sujud iblis. Nak ceritanya iblis ni kuat beribadat lah tuan-tuan, kuat ibadatnya, kuat kealimannya. Tapi dek kerana arahan Allah, dia tak nak tunduk pun, kerana melihat Adam ni sekian. Dia melihat, memandang rendah pada penciptaan Adam lagi. Iyyaka nasta'in, dan akan dikaulah kami minta tolong atas tauhid kami dan iman kami, dan takut dan harap dan ikhlas kami, dan ikhlas ibadat bagi Engkau, dan pada membanyak zikir lidah dan hati, dan dan buku mata hati, dan bersih akan dia dan berhadapannya dan rindunya kepada Engkau semata-mata, kerana asal hati itu sangat bersih. Nampak tak tuan-tuan? Macam mana kata tuan pengarang, beliau kata bahawasanya iyyaka nasta'in itu kepada Engkau kami minta tolong. Sedangkan awal tadi iyyaka na'bud, kepada Engkau ya Allah kami sembah. Kemudian disusuli dengan kepada Engkau lah kami nak minta tolong, kami nak minta bantuan. Jadi sebab tu kata antara ulama kata, kita kalau nak minta tolong pada Allah kena banyak ibadat, kena dahulukan ibadat fardu, kan. Sebab apa? Boleh jadi sebahagian daripada yang kita dapat, ibadat kita masih cacat. Mungkin ibadat kita, contoh wuduk tak sempurna, itu pun tak boleh juga, kan. Maka kita kena lihat di samping itu ada juga benda-benda mungkin yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Ta'ala. Antaranya apa? Kita ambil sumber yang haram, kan. Makanan haram, kan. Minuman haram, pakaian pun haram, kan. Teringat satu kisah dalam hadis yang mana Nabi SAW cerita, ada pemuda yang pakaian dia compang-camping, kan. Kemudian dia mengangkat tangan, menadah tangan, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasulullah cerita doa dia tetap tak dimakbulkan. Walaupun dia kadang-kadang compang-camping, dalam keadaan berdebu tanah dia, menunjukkan dia ni tanda musafir. Dan kita tahu ciri-ciri makbul oleh Allah antaranya adalah doanya adalah seorang musafir, kan. Tapi tak diistijabkan doa dia. Maka Nabi pun kata, kan, apa dia Nabi kata, wa ma ta'amuhu haram. Macam mana nak diistijabkan doa? Sumber makan dia pun haram. Wa mashrabuhu haram, minum dia pun haram. Wa ghudhiya haram. Wa malbusuhu haram, pakaian dia pun haram. Fa anna yustajab, macam mana nak dimustajabkan? Mana kata apa tuan-tuan? Penjaga halal dan haram ni pun sebahagian daripada ibadat, sebahagian daripada ibadat. Lagi-lagi kita nak bagi anak kita makan, kan kita sebagai ketua keluarga, lebih lagi terutama untuk kita
berjaga-jaga soal makanan. Ya, teringat kisah guru Imam Ghazali. Tuan-tuan pernah dengar kisah guru Imam Ghazali? Antaranya Imam Haramain. Guru dia nama dia Imam Haramain. Imam Haramain ni dia seorang ulama terkenal. Dia pakar usul fiqh, tuan-tuan. Pakar fiqh semualah dia pakar. Imam Haramain ni bab akidah tu tak cerita lah, memang hebat lah. Mana taknya dia adalah guru kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali kita tahu dia Hujjatullah, Hujjatul Islam, kan gelaran dia. Tapi ada satu kali tu bila dia berceramah, bila dia menyampaikan ilmu, dia tersekat-sekat macam seolah-olah tersedak bila dia bercakap tu. Bercakap je dia macam tergagap-gagap, bercakap je sikit tergagap. Kemudian lancar. Kemudian anak murid dia tanya, anak murid dia rasa risau lah, kenapa tok guru ni kan tak sihat ke, kan? Tak sihat ke, wahai tuan guru, tak sihat ke, kan? Kenapa nak perlu bagi ubat, kami nak bagi ubat. Kemudian kata Imam Haramain, tak ada ubat bagi aku. Ini adalah kesan aku ketika aku masih kecil. Maka kata anak murid dia, apa yang kamu buat masa kecil? Ketika aku kecil, aku ni diasuh oleh seorang pengasuh. Dan aku ketika kecil, ayah aku hantar pada pengasuh tersebut. Kemudian ayah aku pernah cakap kepada pengasuh tersebut, jangan bagi makanan apa-apa. Tak kisahlah kalau anak tu menangis, jangan bagi makan. Sehinggalah satu masa, Imam Haramain ketika kecil ni dia menangis yang terlalu kuat, maka menyebabkan ibu angkat dia ataupun pengasuh ni dia menyusukan dia susukan, walaupun tak diizinkan oleh bapanya sendiri, tapi pengasuh ni tetap dia nak susukan sebab dia rasa kesian. Mungkin dia dahaga sangat, maka dia pun susukan. Kemudian dia pun laporkan kepada bapaknya, kan, kata tadi menangis kuat sangat, maka aku susukan sikit. Maka marah bapak Imam Haramain ni, kenapa kau susukan dia? Aku tak benarkan pun untuk dia terima sebarang susu makanan apa-apa pun. Sudahnya apa yang dibuat oleh bapa Imam Haramain ni? Dia jolok, tuan-tuan. Dia jolok, kasih muntah susu yang dia telah minum tu. Maka bayi yang kecil tadi, Imam Haramain ketika kecil, keluar susu-susu dia. Maka kata Imam Haramain, dan aku ketika aku ceramah, bila mana aku tersekat-sekat, itu ada baki susu lagi dalam tekak aku. Masya Allah, itu dia nak jaga bab apa, tuan-tuan? Mimbabil wara'. Dia nak jaga halal haram anak dia tu. Sampai susu pengasuh tu pun dia tak mau. Tu nak ceritanya apa, tuan-tuan? Dia nak jaga pemakanan, pantang dia. Maka akhirnya Imam Haramain jadi ulama besar lah, tuan-tuan, kan? Malah pernah mengajar Imam Al-Ghazali. Antara jasa besar Imam Al-Ghazali ini, antaranya dia belajar daripada bab kalam, bab tauhid, bab fiqh sebagainya, usul fiqh daripada Imam Haramain ni. Jadi itulah, tuan-tuan, nak ceritanya sebenarnya nak jaga halal haram ni pun adalah sebahagian ibadah kita. Maka antara punca nak dapat istijabatul doa, dimustajabkan doa kita, adalah kita jagalah tadi ibadah kita, jaga kefarduan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, kan? Rukun iman kita tahu, rukun Islam kita tahu. Pernah ada satu cerita, tuan-tuan, ni cerita betul lah, tuan-tuan. Ada satu company ni, accountant. Jadi ada calon pekerja dia, nak interview. Jadi calon-calon dia ni pun bersiap sedia lah untuk tanyalah bab-bab accountant ke, ataupun bab tentang soal etika, profesionalism kerja sebagainya. Jadi dia boleh bersedia dah calon-calon ni. Maka majikan dia ni ataupun panel interview ni, dia pun tanya, apa soalan dia, tuan-tuan? Dia tanya, berapa rukun Islam?
Terkejut kawan ni tuan. Hai, kita datang ni minta nak jadi kerja sebagai seorang accountant. Tiba-tiba dia tanya soalan rukun Islam. Pelik lah kan. Kemudian dia kata apa? Rukun Islam ni ada 5. Okey, baguslah, dia ingat dah. Okey, apa rukun Islam yang pertama? Maka dia pun jawab, kepercayaan kepada Tuhan. Kita pun pelik, kenapa tak cakap percaya kepada Allah? Okey lah, kita terima nombor 1. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dia jawab kesetiaan kepada raja dan negara, tuan-tuan. Dia dah keliru dah, tuan-tuan. Kan? Dah keliru dah. Ni rukun Islam ke dia baca kan ikrar tu kan. Jadi nak ceritanya soalan-soalan asas agama pun sebenarnya banyak yang terlepas pandang. Benda tu kita kena cemak. Walaupun kita Islam, kita tak salahkan insya-Allah dia solat sebagainya. Tapi benda basic macam ni kita kena tahulah. Kita kena tahulah, tuan-tuan. Dan disebutkan wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami. Maksudnya apa? Kita minta tolong, ya Allah. Kata tuan pengarang, minta supaya kita punya keimanan ni kekal lah. Kan? Siapa yang boleh jamin bahawasanya iman dia kekal sampai dia mati? Siapa boleh jamin, tuan-tuan? Tak ada siapa boleh jamin. Kan? Mana boleh? Kan? Kita pun tak tahu lagi mati hujung ajal kita tak tahu kita boleh ada rezeki tak nak mengucap la ilaha illallah, kita tak tahu. Dan antara lain, janganlah kita hukum kematian seseorang kan. Contoh orang tu dia mati terbakar kan, kemudian kita hukum dia ni teruk ni, itu azab Allah SWT. Mana boleh kita hukum kematian seseorang macam tu kan. Ada kematian aksiden, langgar lori balak, kemudian kita pun hukum dia ni teruk ni, dia masa dunia dulu memang dia teruk, maka layaklah dia dapat kematian macam tu. Kita pun tak boleh nak hukum orang kematian macam tu, sebab bentuk kematian ni Allah Ta'ala dah tetapkan daripada sedia kala dah dengan ilmu dia. Kita ni hanya lalu saja, tuan-tuan. Atas kita sangka baik kita, untuk kita khauf dan rojak kepada Allah, berharap, ya Allah, kau terimalah amalan kami, ya Allah, kau kekalkanlah iman kami. Kan? Kita tak boleh jamin, tuan-tuan kan. Sebab tu ada doa kan, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, yang Tuhan yang membolak-balikkan hati. Hati ni tuan-tuan, mungkin hari ni kan, hari ni kita cakap kau adalah my best friend, esok boleh jadi musuh kan. Hati, nak cerita hati ni, tuan-tuan kan, esok boleh jadi musuh kan. Hari ni kita kutuk kau, dia ni macam ni, esok jadi kawan kita kan. Itu nak cerita hati ni, tuan-tuan. Dia lain macam sikit kan. Dia punya part yang paling sensitif anggota tubuh kita, hati lah, tuan-tuan. Hati kan, yang paling, orang kata apa, titik yang paling sensitif kan, sensitive spot, hati, tuan-tuan. Sebab tu mudah je Allah Ta'ala nak membolak-balikkan hati kita kan. Macam mana dalam sirah dulu, orang yang paling kuat menentang Islam, akhirnya dia yang jadi orang yang paling kuat berjuang Islam kan. Ikrimah bin Abu Jahal kan, anak Abu Jahal kan. Masa Fathu Mekah tu, pembukaan kota Mekah, dia lari kan, sampai ke hujung Yaman dia nak lari kan. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala beri hidayah, dia nak masuk Islam kan. Tapi dia nak masuk Islam tu dia malu. Sebab apa? Bapa aku ni antara pemuka besar yang tentang Islam, tiba-tiba aku nak masuk Islam, malu aku, malu kawan Tapi tuan-tuan, dia rendahkan ego dia masuk Islam, sampai dipujuk oleh isteri dia kan. Dia mengaku, kemudian dia masuk Islam kan. Kemudian dia jadi orang insan yang paling kasih kepada Rasulullah, sehingga dia kata apa? Ya Rasulullah, dulu apa yang aku boleh buat untuk aku tebus kesalahan aku yang dulu? Kemudian Rasulullah kata, al-Islam yajubu ma qablah. Rasulullah kata, engkau bila dah masuk Islam ni, Allah Ta'ala dah ampunkan dah semua dosa engkau. Tapi dalam hati Ikrimah ni kata, tak, aku tak puas ni, dalam hati aku ni ada rasa tak puas hati ni.
Sebab dulu aku ada kisah silam yang aku pernah kuat menentang kau ya Rasulullah. Kemudian dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku berjanji aku akan perjuangkan kau sampai akhir hayat. Sudahnya dia antara orang yang syahid, mendapat syahid di sisi Allah SWT. Ketika dia masuk Islam mula, ramai yang mengata bapak dia. Sebahagian sahabat-sahabat ni mengata bapak dia, tengok lah tu, ni anak siapa ni, baru nak masuk Islam. Tuan-tuan malu juga tuan-tuan. Tapi ada sebagai sahabat, bila dia dengar macam ni, peristiwa ni berlaku, sampai menyebabkan Rasulullah kata apa? Janganlah kamu la tasubbu abaihi, jangan kamu cela bapak dia, kerana fatuzul ahya, kau boleh menyakiti orang yang masih hidup lagi, iaitu waris-waris yang dia masih hidup. Yang dah lepas lah, soal neraka ke syurga tu dah lepas. Perhitungan dia dengan Allah SWT tu dah berlaku dah pun. Sekarang ni dia nak masuk Islam. Jadi jangan kata-kata pada dia, jangan dah sebut-sebut pasal ayah dia. Itu yang berlaku tuan-tuan. Dia jadi orang yang paling sayang pada Islam. Maka bila kita sebut iyyaka nasta'in, kita nak minta supaya tauhid dan iman kita, takut dan harap serta ikhlas ibadat bagi engkau, dan pada membanyak zikir lidah dan hati dan bukalah mata hati dan bersih akan dia. Maksudnya kita minta juga mata hati kita bersih, tuan-tuan. Kandungan iyyaka nasta'in tu kita minta tolong ni nak bagi hati kita bersih juga. Kemudian berhadapannya dan rindunya kepada engkau. Jadikan hati kita ni rindu kepada Allah SWT, tuan-tuan. Macam kisah Bilal bin Rabah kan? Ketika Nabi SAW di samping Bilal, kata apa? Arihna ya Bilal, kan? Wahai Bilal, rehatkanlah kami. Apa maksud rehat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, tuan-tuan? Iaitu apa? Wahai Bilal, arihna Bilal, maksudnya Bilal azan, kami tak sabar nak rehat. Rehat ni maksudnya apa? Bersama dengan Allah adalah satu kerehatan. Bermunajat dengan Allah satu kerehatan. Kita sebut, kita angkat takbir saja, Allahu Akbar, itu adalah satu nikmat, satu kerehatan. Sebab apa? Tabiat kat dunia ni kita dah penat dah. Kita kerja penat, bangun pagi pun penat apa. Kemudian kita angkat takbir, itu adalah satu nak kita nak sebut, kita nak rehat dengan Allah SWT. Sebab esok hujung usia kita, tuan-tuan, kita pun akan berehat bertemu dengan Allah SWT. Itu harapan kita, tuan-tuan. Di hujung kematian Bilal bin Rabah, kan, kita tahu Bilal bin Rabah ni ketika Rasulullah SAW dah wafat, dia berhijrah daripada Madinah ke Syam. Sebab apa? Aku tak boleh, kalau aku dekat Madinah ni aku akan rindu Rasulullah. Kalau aku duduk kat Madinah ni, aku akan rindu Rasulullah, aku akan ingat bayang Rasulullah. Kalau aku nak azan je, aku akan ingat depan aku adalah Rasulullah. Maka sebab tu dia pindah ke Syam. Dia pindah. Sebab apa? Kerana terlalu rindu kepada Rasulullah. Sebab tu sebagai riwayat kata, bila mana Nabi, bila Bilal ziarah makam Rasulullah, sampai dia memegang batu nisan. Masa itulah zaman makam dulu. Makam Nabi itu dia pegang. Dia pegang terlalu, kerana terlalu rindu dengan Rasulullah SAW. Sehinggalah dia ketika dia nak wafat, kan, isteri dia pun sedih, kan? Bilal, wahai suami aku, kau dah nak ujung nyawa dah, kau dah sakit dan nazak dah, kan? Kata Bilal apa, tuan-tuan? Dia kata, tak ada masalah, aku kerana apa? Esok aku akan bertemu dengan Rasulullah. Itu fikiran dia, tuan-tuan. Aku tak ada masalah, aku bila mati ni aku akan bertemu dengan Rasulullah esok ni. Masya Allah. Di hujung kewafatan Bilal, dia kata macam tu. Biarlah aku mati sekalipun, kerana esok aku akan bertemu dengan Rasulullah. Sudahnya dia wafat, tuan-tuan. Wafat, dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu rindu sahabat, tuan-tuan. Rindu sahabat. Maka macam mana kita nak bina rindu ni, tuan-tuan? Inilah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan bersama dekat surau ni,
kita sama-sama berhubung dengan orang baik-baik, nak ke surau, ke masjid, maka kita akan rindu kawan-kawan yang baik ni tuan-tuan. Kan? Kita akan rindu, kita akan ada aktiviti dengan kawan-kawan kita. Kan? Samping masyarakat jiran sebagainya yang susah kita tolong. Kan? Itu antara mulaqatus solihin. Antara ubat hati tuan-tuan adalah kita bergaul dengan orang soleh. Setiap dari kalangan kita mesti ada yang susah, kita bantu. Kita rasa kesian kat kawan kita. Kan? Mungkin beras tak cukup, kan, barang makin mahal, sebagainya, kan, anak dia pula ramai, kehimpitan, kan, tak cukup nak sara, kan, kita ada rasa inisiatif nak bantu, kan. Maka itu apa tuan-tuan? Itu ukhuwah yang atas dasar iman, bukan atas dasar hipokrit, bukan atas dasar kepentingan, bukan atas sebab jawatan, bukan. Tapi ini Islam aja. Bila kita nak ukhuwah, bukan ukhuwah atas hipokrasi, bukan kerana pura-pura. Tak, memang kerana atas dasar iman. Ni adalah saudara. Kan? Innamal mu'minun ikhwah. Kan? Sesungguhnya orang beriman itu saling saudara. Tak kira lah latar belakang politik, tak nak kira. Tapi dalam Quran dah sebut kita beriman, kita saudara. Kan? Kita saling mengucap kalimah syahadah. Kan? Esok mungkin kalau aku mati, engkau yang akan solatkan jenazah aku, kau yang akan iring jenazah aku, kan? Esok kalau engkau pula mati, barangkali akulah orang yang akan menyusul jenazah kau. Ya? Maka inilah dia tuan-tuan, mulaqatus solihin. Kita kena saling bergaul sesama orang soleh. Maka itu antara nak ubat hati kita tuan-tuan. Kerana asal hati itu sangat bersih, maka menutup akan dia oleh debu percakapan yang sia-sia. Okay? Kalau percakapan sia-sia pun boleh menyebabkan hati kita kotor. Okay? Dan dusta, dusta pun sama. Dan jika kerja maksiat, jadilah titik hitam sampai tiada tampak suka, yakni tiada datang fikiran kebajikan, yang diibarat dengan satu ayat Quran, walakin ta'mal qulub. Okay, ada satu ayat Quran Allah Ta'ala sebut, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fis sudur. Ya, sesungguhnya bukanlah yang dimaksudkan buta ini, ya, buta penglihatan, tetapi buta hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Ya, bila sahabat, kerana asbab turun ayat ni, ada seorang sahabat Abdullah bin Maktum, dia buta, kan, dia buta. Ya, jadi bila dia dengar ayat tadi, dia lega. Oh, rupanya yang dimaksudkan buta ini bukan buta mata, tetapi buta hati, buta mata hati dia. Kemudian, dan tetapi buta mati hati itu, maka tiada suatu amalan yang boleh bersihnya balik melainkan zikrullah dengan lidah dan hati. Zikir Allah dengan lidah dan hati. Tak kisahlah tuan-tuan nak sebut apa, subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, nak selawat ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, terpulang pada kita. Yang penting kita jangan balah-balah. Boleh tak zikir lepas ni, boleh tak zikir lepas solat, kan? Zikir secara jahar boleh ke tidak? Jangan balah lah tuan-tuan. Kita nak kebaikan ni bersama. Kita nak berkebaikan ni bersama. Bahkan Allah Ta'ala sangat memuji orang yang berzikir, allazina yazkuruna Allah, kan? Iaitu orang yang sentiasa zikir, ramai-ramai, yazkuruna Allah. Dia tak sebut seseorang individu, kan? Tapi Al-Quran datangkan dengan wawul jamak, iaitu secara plural. Maksudnya ramai, orang ramai yang berzikir kepada Allah. Dalam keadaan apa? Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, sama ada kita duduk pun boleh berzikir, wa ala junubihim, dan ketika baring, kan? Sayyidatina Aisyah, kan, dia pernah baca Al-Quran, kan, pernah baca zikir
Masa tu dia dalam keadaan haid. Baca Al-Quran ni tak boleh lah tuan-tuan, haid kan. Tapi Sayyidatina Aisyah diriwayatkan dia pernah baca zikir di samping Rasulullah ketika dia tengah berbaring di atas peha ataupun riba Rasulullah. Jadi dia antara orang yang mendapat yang disebutkan kan, wa ala junubihim, ada orang yang berzikir dalam keadaan baring. Dia sebut mungkin dia sakit kan, terlantar kat wad ke kan, maka dia pun zikir kan. Zikir, kawan pun datang. Kawan datang, tiba-tiba dia tanya, hang bila nak meninggal? Kan, hang zikir-zikir ni, hang bila nak meninggal ni? Itu tak molek lah tuan-tuan. Cakap macam tu kan, tak kena dengan adab dan cara dia kan. Patutnya kita doakan kan, syafaqallah, semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Bahkan dalam riwayat sebut, kalau kita menziarahi orang sakit, malaikat akan datang kepada kita. Ribu malaikat akan mendoakan kita. Ribu malaikat tuan-tuan. Dalam hadis, tak silap saya riwayat hadis riwayat Tirmizi. Jadi jangan meremehkan ziarah orang sakit. Kalau ada orang sakit, ziarah lah tuan-tuan. Satu hari Abdul Rahman bin Auf ni dia ada gaduh dengan seorang sahabat. Jadi dua-dua orang ni berkelahi, sama sahabat pun gaduh tuan-tuan. Jangan kita ingat kita je yang gaduh kan. Kita gaduh kan, gaduh dengan jiran, gaduh sebab apa kan. Tapi sahabat-sahabat, kalangan sahabat pun dia orang ni pun ada isu masing-masing kan. Kalau tak jadilah perang Jamal kan, perang Siffin kan, sampai Sayyidina Ali pernah memerangi Sayyidina Muawiyah sebagainya kan. Tapi kita tak boleh salahkan sesama mereka, sebab mereka ni dah maqam masuk syurga dah kan. Kita bukan seperti Syiah yang mengatakan sahabat ni masuk neraka, sahabat ni masuk neraka, tak. Kita bukan beriktikad Syiah. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun mereka bergaduh, walaupun mereka ada mungkin kesilapan, tetapi kita tetap beriktikad bahawasanya mereka ni masuk syurga. Jangan, Rasulullah dah larang dah, jangan kamu cela sahabat aku, la tasubbu ashabi kan. Kerana apa? Kerana kalaulah kamu infak, kalau kalian semua, kita lah umat kita kan, yang terkemudian ni, kalaulah kalian semua infak emas sebesar bukit Uhud sekalipun, nescaya tidak akan sama dengan segantang ataupun secupak daripada derma sedekah mereka. Takkan sama. Sebab apa? Orang sahabat ni orang yang Allah Ta'ala memberikan satu ganjaran yang sangat hebat, istimewa. Kalau diorang buat kebaikan, Allah Ta'ala bagi banyak sangat pahala. Tu kelebihan dia bersama dengan Nabi tu tuan kan? Sebab dia hidupkan agama dalam keadaan Nabi SAW yang menjadi utusan Allah di akhir zaman. Jadi mereka ni sahabat-sahabat sanggup bersusah Nabi. Mereka sanggup gadaikan apa tuan-tuan? Gadaikan dia punya rumah, gadaikan dia punya tempat tinggal, gadaikan harta-harta, kuda-kuda mereka, unta-unta mereka, tanaman mereka, semata-mata kerana Rasulullah. Maka sebab tu dalam hadis tu sebut, Nabi kata apa? Kalau kalian infak, Nabi sebut kepada tabi'in dan generasi selepas itu, kalau kita semua infak sebesar emas sebesar bukit Uhud sekalipun, tidak akan sama dengan secupak derma sedekah mereka. Takkan sama. Nak ceritanya tuan-tuan, mereka ni hebatlah golongan sahabat ni. Jadi Sayyidina Abdul Rahman ni bin Auf ni, dia pernah bergaduh, ada satu isu, biasalah dia gaduh dengan seorang sahabat ni. Tiba-tiba sahabat tu sakit. Maka Abdul Rahman bin Auf ni, dia terdetik nak ziarah. Padahal dia tengah gaduh ni, dia ada episod dengan sahabat ni, episod pergaduhan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ingat perempuan gaduh teruk, sebenarnya kadang-kadang lelaki kalau gaduh pun teruk juga tuan-tuan. Ego dia pun tinggi juga kan. Sampai 7 keturunan lah kan. Jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, subhanallah, sahabat dia datang kan. Maka terkejut sahabat yang sakit ni kan. Wahai Abdul Rahman bin Auf, baiknya kamu boleh ziarah aku kan.
kan? Kalau engkau sakit, mana aku rasa aku pun tak daya nak ziarah engkau, dek kerana kita gaduh ni. Kemudian Abdul Rahman bin Auf kata, tak, kalau aku sakit pun kau akan buat juga macam mana aku buat. Masya Allah. Ni nampak tak tuan-tuan, ni husnuzon yang tinggi kan, dia punya tahap husnuzon ni tinggi. Walaupun dia ada gaduh juga, tapi nak cerita itulah ukhuwah tuan-tuan, sama-sama sahabat. Dan zikir dengan Allah dan lidah, hati, ya, atau hati saja sampai jadi bersih, maka ya, sampai jadi bersih, tertangkap rupa alam dalamnya seperti yang jatuh pada setengah aulia. Ihdinas siratal mustaqim, dan tunjuklah olehmu akan kami jalan yang betul, ya, atau tambah akan kami, atau kekal akan kami jalan yang betul, iaitu agama Islam, ya. Sebagian ulama sebut ihdinas sirat, as-sirat tu maksudnya apa? Sebagian ulama kata apa? Al-Quran. Sebagian ulama kata as-sirat tu agama Islam, kan. Sebagian ulama lain kata as-sirat itu adalah titian as-sirat yang akan membawa kita ke syurga, ya. Jadi ada banyak, ya, tafsiran berkenaan dengan as-sirat tu. Jadi walaupun banyak tafsiran tu tuan, tapi apa pun kita doa dalam Fatihah kita tu, ihdinas siratal mustaqim tu, kita nak semua benda, ya. Kita nak Islam kita pun dapat, ya. Kita nak Al-Quran, kita petunjuk Al-Quran tu pun kita dapat. Kita nak kita sirat pun, lalu sirat tu pun dah dapat. Ya, sebab apa tuan-tuan? Akidah ahli sunnah wal jamaah kita ni kena yakin ada sirat. Kita bukan seperti akidah Mu'tazilah, tak percaya azab kubur, tak percaya benda-benda ni, ya. Adanya sirat, adanya mizan, ya. Kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan disebutkan oleh satu hadis yang panjang, ya. Saya tak nak sebut dah teks Arab dia, tapi nak cerita, ya, hadis riwayat Sahih Bukhari. Ya, dan diletakkan satu jambatan di atas neraka Jahanam. Ya, seumpama ada satu titi, bawah tu lembah, ya, wadin Jahanam, ya. Kemudian kata Nabi, aku dan umat aku akan jadi orang pertama yang meniti di atasnya. Nabi kata, makna kata Nabi sebut, ya, Nabi sendiri pun akan lalu as-sirat tu, ya. Dan Nabi pun sebut umat-umat aku pun yang akan jadi golongan terawal, bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Ibrahim, Nabi yang lain. Tapi Allah Ta'ala memberi kelebihan pada kita tuan-tuan, walaupun nahnul akhirun, walaupun kita ini generasi terakhir, tapi Nabi kata as-sabiqun, kita lah orang yang awal memasuki syurga. Tu bonus kita umat akhir zaman, ya. Umat Nabi lah kita nak cerita. Bonus umat Nabi ni, keistimewaan dia, khasais ni adalah kita akan melalui dulu. Tuan-tuan, agak-agak berapa trilion ataupun berapa juta umat-umat tuan-tuan sejak Nabi Adam. Banyak. Tapi dalam banyak-banyak 25 Rasul tu, kita dalam akidah kita Rasul bukan 25 saja kan, 313 kan, 313 Rasul kan. Agak-agak dalam 313 Rasul tu kan, dengan umat-umatnya, kita nombor satu tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad ni nombor satu yang akan, ya, meniti titian sirat, ya, bukan umat lain. Nak tunggu tu tuan-tuan, agak-agak nak tunggu tu lama tak tuan? Umat Nabi je berapa orang? Umat Nabi Muhammad ni kan, sejak Nabi wafat sampai sekarang tuan-tuan 1400. Ramai tuan-tuan, ramai. Kita pun tak tahu ni, lepas kita ni kan, anak kita, cucu kita, piut kita, apa semua tu kan. Itu pun termasuk daripada umat Nabi kan. Jadi nak cerita ramai, ya. Kemudian Nabi kata apa? Tidak ada yang berkata-kata pada hari itu kecuali para Rasul. Nak ceritanya, detik cemasnya titian as-sirat ni, sampai Nabi kata apa? Tidak ada siapa yang mampu nak berkata-kata melainkan para Rasul saja. Sebab para Rasul nak menyelamatkan umat-umat dia, ya.
Kemudian disebutkan Rasul-Rasul, kata Nabi SAW, akan berdoa pada hari itu, ya Allah, ya, salim salim, Allahumma salim salim, kata Nabi. Ni hadis Sahih Bukhari, tuan-tuan. Maksudnya setiap kali kita nak lalu, tuan-tuan, ya, Nabi akan doa, Rasul tu akan doa, Allahumma salim salim, ya. Selebihnya antara dia dengan Allah lah, tuan-tuan. Itu doa seorang Nabi, tuan-tuan. Namun demikian, dalam keadaan tu, di kanan kirinya akan ada pengait. Pengait tersebut namanya duri pokok sa'dan. Duri pokok sa'dan. Ada yang kata pokok sa'dan ni macam ru'usus syaitan, dia punya kepala dia macam kepala syaitan. Pokok sa'dan ni ada dekat kawasan tanah Arab. Yang mana dia akan, peranan dia apa, tuan-tuan? Dia akan kacau manusia yang lintas sirat ni, dia akan kait dia, sampai manusia boleh tercucuk atau sebagainya, terganggu dengan pokok sa'dan ni, duri pokok sa'dan. Sehingga kan Nabi kata apa? Sesungguhnya duri pokok sa'dan ni saiznya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu besar dia. Maksudnya apa? Maksudnya besar lah, tuan-tuan. Kalau Rasulullah kata macam tu, bukan kecil, besar lah duri dia. Macam mana? Hanya Allah Ta'ala saja tahu. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata hanya Allah Ta'ala saja tahu besar dia. Maksudnya besar lah, tuan-tuan. Bukan kecil. Jangan kita faham, oh kecil je duri ni, kan, kita boleh tepis macam tu, kan. Mungkin kita ni pakar jungle trekking, alah setakat duri apalah sangat, kan. Tapi dia kata duri pokok sa'dan ni sangat tajam, sangat besar. Kemudian kata Nabi, dan ramai manusia yang sangkut dengan pengait tersebut, dengan duri pokok sa'dan. Ni yang kita takut, tuan-tuan. So nanti kalau kita doa ihdinas siratal mustaqim, tuan-tuan, kita ingat, ya Allah, tolonglah supaya aku selamat lalu titian as-sirat. Itu kita ingat. Sebab memang sebahagian ulama tafsir kata as-sirat tu selain daripada agama Islam, Al-Quran, ada juga ulama kata as-sirat tu adalah qoblal jannah, sebelum kita masuk ke syurga kita akan melalui. Sehingga kan dia kata apa? Di antara mereka ada yang dibinasakan kerana amalan dia. Kata Nabi, manusia itu dia terjatuh ataupun terganggu kerana amalan dia sendiri. Maksudnya apa? Amal jahat dia terlalu banyak. Kita azan dulu, kemudian kita sambung sikit. Jadi berkenaan dengan titian sirat ni, semua ulama dah sepakat, antara Imam Nawawi sendiri mengatakan memang ada wujudnya bentuk titian sirat ini. Dan sehingga kan bagaimana sahabat ini dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, agaknya bagaimanakah bentuk jambatan titian sirat ini? Kemudian Nabi kata madkhilatun muzillatun, iaitu dia adalah sebuah jalan yang sangat licin dan sangat susah untuk berdiri di atasnya. Nabi sendiri kata, madkhilatun mazillatun, jalan yang sangat licin dan sukar untuk berdiri di atasnya. Bahkan dalam sebagai riwayat kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami juga ada mendengar bahawasanya titian sirat ini lebih nipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Agak-agak macam mana nak lalu, tuan-tuan? Lebih nipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Agak-agak macam mana nak lalu? Tak boleh lalu, tuan-tuan, kan? Sangkut ke macam mana tak tahu. Kita hanya harapkan syafaat Nabi lah, tuan-tuan. Dan ada juga sebagian riwayat yang mengatakan ada sebagian orang beriman dan beramal soleh, fayamurul mu'minun qatarfil ain, dia mampu melintasi titian sirat itu dengan sekelip mata saja. Kelajuan dia sekelip mata, tuan-tuan, kelip mata, dah sampai. Kelip mata je dah sampai. Maksudnya nak cerita laju betul. Ada orang beriman yang boleh lalu macam tu. Dan ada yang seperti wakal barq, seperti kilat, kelajuan cahaya kilat. Ada yang wakal rih, seperti angin.
Dan sebahagian lain ada kata waqat toir, kelajuan burung. Tuan-tuan, burung pun laju lah, kira laju lah tuan-tuan kan, burung kan. Kita pun sukar nak tangkap burung tuan-tuan kan. Kalau burung patah sayap dia lain lah cerita kan. Tapi kelajuan burung, wa akajawidil khail, dan juga kelajuan kuda. Kuda yang paling laju lah tuan-tuan warikab, dan juga jalan seperti kelajuan unta. Kelajuan unta. Kita fikir unta ni lambat kan, tapi tuan-tuan, kita tak tahu level kita mana tuan-tuan. Ini yang Nabi sebut kan, kita tak tahu level mana kan. Kita mungkin ingat unta perlahan lah kan. Silap-silap tuan-tuan, kita na'udzubillah, kita tak nak kan. Mungkin kalau sampai dapat unta pun dah bersyukur lah tuan-tuan kan. Sampailah juga dia nak menuju syurga Allah tu. Tapi kita tak tahu kita berada takat mana. Dan Nabi pun sebut ada juga yang tersangkut dan ada juga yang diselamatkan. Fanajin musallamun, ada yang wa makhdush mursalun, ada yang tersangkut lalu diselamatkan. Yang akhir sekali ada juga wa maqdus fi nari jahannam, ada yang tersungkur masuk ke dalam lembah Jahannam. Ni yang kita takut ni. Bahkan sebagai riwayat sebut ada juga kelajuan seperti orang yang berlari, dan ada orang berjalan, dan ada juga orang yang merangkak, merangkak menggunakan perut dia, sehingga kan dia ditanya, kenapa engkau melambat kan? Sampai dia pun cakap, ya Allah, kenapa aku lambat ni sampai kena rangkak dengan menggunakan perut, menggunakan perut kat titian sirat. Kemudian Allah kata, bukan aku yang melambatkan, tetapi amalan kamu yang melambatkan kamu. Allah Ta'ala kata, bukan aku yang melambatkan, tetapi amalan kamu ketika kat dunia dulu yang melambatkan kamu. Ni yang kita takut tuan-tuan. Maka sebab itulah kita kena bersegera melakukan kebaikan, jangan tangguh kan. Wasari'u ila maghfirah, Allah Ta'ala sebut. Maka segeralah, berebut-rebutlah mengejar pengampunan Allah, mengejar syurga Allah. Allah Ta'ala tak halang pun siapa nak masuk syurga ni tuan-tuan. Allah Ta'ala tak halang. Jangan kita ingat sirat ni Allah Ta'ala sengaja nak halang, tak. Allah Ta'ala nak beritahu betul-betul, sebelum nak masuk syurga ada ujian yang kita nak lalu. Sehingga kan disebutkan oleh Sayyidina Uthman, inna awal, sesungguhnya perkara yang awal selepas kita mati, al-qabru min manzilatil akhirah, adalah destinasi akhirat yang terawal adalah kubur. Siapa yang selamat, faman najah faman ba'dahu aisar, siapa yang selamat daripada azab kubur, insya-Allah selepas tu lebih senang dia nak lalu. Tapi yang Sayyidina Uthman risau, faman lam yanju, siapa yang tak selamat lagi, mana kata azab kubur pun dia dah kena, fama ba'dahu aksar, maka destinasi lepas tu lebih susah lagi. Ni kita takut ni. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat seterusnya, yang ayat last sekali, iaitu ayat ke-7. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dan kita menghayati ayat ihdinas siratal mustaqim, dan kita akan dapat siratal lazina an'amta alaihim. Kita mendapat jalan orang yang mendapat nikmat, iaitu seperti Nabi, syuhada dan para solehin. Aku lu qala za astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya